Bismillahirrahmanirrahim. Peluru petunang. Bab 3. Tembak yang 4. Adapun tembak yang 4 itu seperti yang telah tersebut dahulu, iaitu tembak bidak, tembak kilat, tembak ustaz dan tembak alat. Masing-masing dengan isyaratnya dan masing-masing dengan pandangnya. Adapun tembak bidak itu pandangan kita hanya sepanjang bedil jua. Jika jauh 100 depa sekalipun atau dekat jarak 2-3 depa, demikian jua pandangnya. Tiada lebih dan tiada kurang daripada panjang bedil itu. Dan apabila kita hendakkan peluru kita ke kanan atau ke kiri, akan pangkal bedil jua yang diubah. Adapun hujung bedil, jangan diubahkan corong alamat yang di bawah. Jika hendakkan mengenai ke kiri, maka ke kanan pangkal bedil itu. Dan apabila hendak mengenai di atas, tarik pangkal bedil itu. Apabila hendak mengenai di bawah, sorongkan pangkal bedil itu dan hujung bedil itu. Demikian juga jangan diubahkan, kerana alamat itu asalnya 4 persegi, 5 dengan yang di tengah. Jikalau hendak mengenai yang di tengah, hendaklah jaraknya antara tersorong dan tertarik pangkal bedil itu, dan hendaklah sebaik-baik letaknya hujung bedil itu. Demikianlah yang dinamakan tembak bidak, iaitu mata angin yang 4, daripada 4 jadi 8. Inilah jarum pendek. Apabila jarum pendek mungkir, maka mungkirlah tembak kita. Adapun yang dikehendaki ialah sampai seperti maksud kita, yakni betul tentang corong tanda. Apabila sekalian rukun tembak dan syaratnya sempurna sudah, maka adalah seperti pematah guru. Bedil pun baik, ubat pun baik, penggalak pun baik, tenang pun baik, tegak pun baik, genggam pun baik, dan makrifat pun baik. Maka tiadalah mungkir yang dituju itu. Kita lihatlah peluru itu di mana tibanya. Jikalau ke kanan, ke bawah tibanya. Tertarik atau tersorong pada rumah bedil itu apabila di kanan, ke atas tiba pelurunya. Apabila tertarik rumah bedil itu pada pipi, iaitu apabila ke kiri, ke atas tibanya peluru itu. Begitu juga apabila terangkat dan tersorong rumah bedil itu pada pipi kita. Adapun jalannya, jika ke kanan peluru itu tersengit, peluru itu ke kiri, dan ke kiri peluru itu tersengit, ke kanan dan ke atas, ke bawah, seperti yang tersebut dahulu itu juga. Itulah tembak bidak namanya. Sebagai lagi jalannya, apabila dikehendaki kekal pandangan kita, maka letakkan alamat itu daripada tedas di kanan dan hujungnya sama dengan alamat. Jangan di bawah dan jangan di atas, melainkan sama tengah. Adapun tembak kilat, alamatnya hadap. Apabila terdapat alamat yang jauh dengan alamat yang kepada kita oleh mata kita, iaitu di hujung bedil, maka baharulah kita petik. Itulah alamat kilat namanya. Adapun yang kita pandang dan kita pastikan hingga sejengkal atau sehasta jua dari hujung bedil, dan jikalau kita hadapkan ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah, maka seperti tembak bidak juga syaratnya. Maka itulah tembak kilat namanya. Tiadalah lama pandangnya. Tiadalah lama pandangannya, melainkan seperti kilat jua. Wallahu alam. Adapun tembak ustaz itu alamatnya muka dan pegang bedil terlantak. Adapun rumah bedil itu antara yang hampir dengan rusuk muda. Maka tangan yang kiri itu seperti pipi jua. Jangan bersalahan. Adapun tegak ustaz itu hendaklah berbetulan dada dan muka kita dengan alamat. Sekali-kali jangan diberi tubuh kita terhering ke kiri atau ke kanan. Dan muka pun demikian juga, kerana tembak ustaz itu melengkapi ia akan mata angin yang 8. Maka adalah dimatikan pandang itu hingga tangan kiri jua. Dan jika berkehendakkan peluru itu ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah, seperti tembak bidak itu juga isyaratnya. Adapun tembak alat itu alamatnya segala anggota, kerana alat itu melengkapi ia akan mata angin yang 16. Dan lagi pun tembak alat itulah yang seperti melengkapi tembak yang 3 itu.
Maka jikalau barang siapa tiada tahu akan tembok yang 3 itu, dan jikalau barang siapa tiada tahu akan tembok alat itu, nescaya tiadalah sempurna tembok mereka itu, kerana tembok alat itu memelihara tembok yang 3 itu. Maka adalah tembok bidak, tembok kilat dan tembok ustaz itu masing-masing dengan tegaknya, dan masing-masing dengan genggamnya, dan masing-masing dengan hakikatnya, dan masing-masing dengan makrifatnya. Adapun alamat yang pada kita itu, orang-orang dengan mata kita, itulah yang menemukan mata hitam alamat. Didatangkan kepada kita dengan makrifat yang diletakkan kepada orang-orang dengan mata kita alamat yang jauh itu. Maka itulah tempat berdiri makrifat. Adapun yang sebenar-benar makrifat itu ikhtiar. Apabila berdiri sudah demikian, iaitu berdiri iradat Allah dengan kudrat Allah Ta'ala, jangan dicita-cita lagi tembok yang lebih daripada ini. Maka inilah tembok dunia akhirat. Wallahu a'lam.